welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so hari ni Saida nak buat story time sikit untuk bercerita lagi tentang Saida? Ya? Saya dah buat video. Okay, sorry. Sibuk. Kalau macam tu join lah sekali. Boleh ke? Boleh ke? Alang ke palang, kenapa Sekejap, tak? kalau nak Apa lagi lah dia ambil tu? dia kena kudapan. Kudak-kudak. Kudak-kudak macam apa? Ni Kesian itu dia. Okay, boleh tak apa. lagi satu. Oh, Ni. ada lagi? Ada lagi. Sekejap, ni awak bawa apa ni? Ini mana? Ni awak bawa apa? Ni. Tu apa? Ini jeruk mangga traffic light. Mesti boleh kat traffic light. Sekarang ni memang you guys, sekarang ni pergi mana-mana kat traffic light pun mesti akan jumpa jeruk mangga ni. Macam mana agak dia tadi Ashraf yang buka? Ni kat Ashraf drive kereta ke? Saya drive kereta. Dah. Sampai ke mana? Sampai ke jangan. Okay, jeruk mangga. Lagi kita ada apa? Ini apa coklat. Coklat special. Saya suka coklat ni. Dalam dia ada. Ni pun ada 3 juga. Kenapa ada 3? Saya rasa jeruk tu pun ada 3 kan? Tak sikit sebabnya apa tau? Saya dah rasa mungkin disebabkan kita bercerita tentang benda-benda yang mistik malam ni. Jadi satu untuk saya, satu untuk awak. Satu untuk siapa? Itu dia persoalan dia. Letak di luar tingkap. Mungkin ada yang akan ambil. Kucing. Itu mistik. Okay. Hari ni apa konten yang saya dah nak buat? Sebelum konten tu, of course kita nak introduce Ashraf dulu. Kan? Okay, so guys, kepada semua yang tak tahu, sebenarnya selama ni video-video yang korang nampak tu, yang cover yang kita buat tu, semua ni lah keyboardist Ashraf yang buat. Ya, saya. Oh, bukan. Okay, so dia yang buat kebanyakan masanya dengan saya lah. So kalau nampak muka yang keyboardist tu memang dia seorang je. Saya dah tahu dia buta. So mungkin ramai yang tak tahu kan, yang Ashraf blind. Sebab orang ramai macam tak perasan. Sebab masa kita buat cover, orang semua ingat macam Ashraf ni nampak, tapi sebenarnya tak nampak. Dia 100% tak nampak. Yang saya nampak cahaya lampu tengah hari. Lampu tengah hari. Lampu tengah hari, cahaya matahari. Cahaya matahari kita boleh nampak. Selain itu tak nampak. Tapi yang lain semua berfungsi dengan biasa lah. Oh, okay. Alhamdulillah. Okay, baik. Hari ni kita nak berceritakan tentang jeng. Benda yang misteri. Misteri yang mistik. Kita nak berceritakan tentang pengalaman. Saya dah perasan masa saya dah buat video-video macam ni dekat YouTube, ramai yang suka. Video yang apa? Puteri Gunung Ledang. Video masa saya dekat Switzerland dulu. Saya dah decide kenapa tak kita bawa guest artist kita yang special hari ni. Guest artist kita yang special hari ni untuk menceritakan pengalaman dia juga. Sebab yelah kita anggap macam orang buta ni tak nampak. Yelah hantu kan. Hantu pun kalau kacau pun dia tak tahu nak buat apa. Tahu tak apa. Sebab dia pun ada. takut kan macam mana kan. So kita nak tahu daripada sisi Ashraf macam mana lah pula kan. Saya dah dulu lah. Okay, so saya dah nak menceritakan tentang apa tu? Okay, so saya dah akan mulakan dengan cerita di mana saya dah masuk dulu umur dalam 9 tahun macam tu. Papa dulu dia kerja dekat satu kedai Jepun ni. Dan masa tu Papa buat saya dah sekali. Ini saya dah just cerita benda yang first berlaku dengan saya dah seumur hidup. Ialah benda mistik pertama yang pernah berlaku dekat saya dah. Yang saya dah nampak seumur hidup. Saya dah tak pernah nampak muka. Tapi ni first time saya dah nampak. Lepas tu kita tengah duduk dekat bawah garaj ni. Garaj ni memang cuma ada satu part ni yang ada kedai. Yang lain tu semua kereta. Kedai ni di antara dua kereta. Betul-betul gelap lah dekat bawah. Macam satu garaj tunnel ni. So dia jual barang-barang Jepun dekat bawah tu. Dan Papa tengah bincang dengan owner kedai tu. Awak nak jeruk mangga ke? Tak apa. Okay. Dia tengah bincang dengan owner kedai tu nak beli produk apa untuk sushi business dan sebagainya. Dan mungkin saya dah ni macam jenis lemah semangat daripada kecil lagi. Dah tengah duduk
Tapi saya dah macam sendirian sikit. Macam saya dah ke belakang sikit berbanding mereka. Mereka macam duduk ke depan sikit. Masa tu belakang saya ada tempat semayang orang Cina. Maybe bukan orang Cina, mungkin orang Jepun. Tapi itu temple kan, tak tahulah kalau Ashraf. Okey. Macam satu temple kecil lah, macam temple kecil. untuk orang yang macam orang Cina kan dia semayang pakai macam batang-batang tu kan, macam tu. Syed nampak memang macam ada lampu merah menyala kat belakang. Papa tengah borak-borak masa tu. Kat situ memang tak ada orang kat tempat yang tak ada. Masa tu cuma kita berempat sajalah. And then saya dah toleh ke belakang. Toleh ke belakang tu lah saya rasa benda yang paling seram saya dah nampak seumur hidup. Dia tunjuk muka kan. Dia punya ketinggian tu dalam lebih kurang 2 meter. Dan dia laju sangat. Dia laju sangat belakang saya dah. Sambil dia pandang saya dah dengan mata warna merah. Dia ada taring panjang. Rambut dia kan memang panjang sampai ke bawah lutut. Dia pakai kain warna putih. Rambut dia panjang sampai bawah lutut. And then dia lalu tu dia pandang saya dah dengan macam ada darah dekat taring dia tau. Taring dia sampai bawah dagu. Itu saya dah boleh ingat sampai hari ni macam mana rupa dia. Dan mata dia merah menyala. Dan dia jalan tu laju ke? Dia bukan jalan ni macam macam tu. Maksudnya macam lalu lah, dia tak ada kaki, tak nampak kaki pun sebab kain dia terlalu panjang. Yang paling seram bagi saya, tinggi dia 2 meter, badan dia memanjang atau tak. Itu benda yang bagi saya apa yang saya dah nampak tu benda yang paling seram yang saya dah tak pernah jumpa seumur hidup. Dan saya dah tulis lagi sekali ke belakang sebab saya dah rasa yelah takut macam tersalah nampak. Tapi kebetulan masa tulis ke belakang tu dia memang berdiri dekat belakang dekat tempat yang semayang tu dan dia pandang saya dah. Macam dia nak attack tau. Masa tu saya dah terus tarik baju papa dan saya kata, "Pa, boleh tak kita balik sekarang? Saya dah takut lah." Lepas tu papa kata, okey kejap. Saya kata, "Pa, nak balik sekarang juga. Sekarang saya dah tak nak balik nanti." Papa kata, "Kenapa ni?" kan papa tanya. Sebab dia tengah busy borak dengan orang tu. Dan saya dah kata, "Tak, saya dah nampak ada perempuan dekat belakang. Muka dia scary sangat," saya dah cakap. Waktu tu umur berapa? Masa tu dalam 9 tahun macam tu. Okey. Papa kata, "Dekat mana?" Saya kata, kat situ kan. Papa tanya, "Ada lagi tak?" Saya kata, "Tak ada." Papa kata, "Tak apalah, kita balik dulu." Sebab papa dia risau kan sebab kita kecil, kita boleh nampak benda macam ni. Terus kita nak balik tu, mula daripada situ Ashraf. Itulah kita panggil benda yang mengikut kan. Diikut Ashraf. Selama 2 bulan dia duduk dekat saya punya badan. Dia duduk dekat atas badan. Jadi pengalaman yang bagi saya dah scary. Saya dah masa nak tidur tu, setiap kali saya dah rasa badan saya dah belakang sejuk sangat. Macam ada dia duduk kat belakang. Dia duduk kat belakang. Tapi itu saya dah tak tahu. Cuma saya dah dapat rasa kenapa rasa macam badan ni macam sejuk. Bila nak tidur belakang je sejuk. Belakang rasa macam Ashraf tahu tak kalau kita masuk ke bilik yang sejuk tak sama dengan suasana yang sejuk. Betul. Suasana yang sejuk tu yang saya dah kena bila nak tidur selama 2 bulan. And then kebetulan masa tu nenek saya dah ada. Nenek saya dah ni yelah dia pandai berubat orang kan. Jadi dia kata dengan saya dah, "Kamu ni kenapa nampak macam lain lah?" Saya kata, "Kenapa?" Dia kata macam bukan muka saya dah. Masa tu saya dah selalu takut. Saya dah tak boleh tidur seorang. Jadi saya selalu akan pergi masuk bilik mami dengan papa. Saya akan ketuk pintu bilik sebab nak masuk kan, nak tidur dengan mereka kan. Dan mami dengan papa akan buka pintu, mami yang selalu akan terkejut. Nampak dia kata nampak lain. Dia kata macam nampak benda lain. Bukan saya dah. Dia nampak macam ibarat macam rambut panjang. Sebab rambut saya dah masa tu taklah panjang sangat sampai bawah bahu. Bagi orang lain nampak macam ada benda lain kan. So kebetulan lah nenek dia berubat. Rupanya masa dia tengah berubat dia tenung saya dah lama-lama. Dia marah. Dan saya ingat dia marah saya dah. Rupanya dia marah benda tu. Dia kata, "Kenapa kau ikut dia balik kan?" Lepas tu yelah dia kata sebab dia ni senang. Dia jawab dengan nenek. Dia kata dengan nenek tu sebab senang. Mungkin waktu kecil lagi kan. Mungkin saya ni dah lembut hati daripada kecil kan. Jadi benda tu mungkin dia senang nak ikut. Dan saya ni jenis pendiam. Jadi dia tahu kita tak akan cakap dengan sesiapa pasal benda ni. Lagi kita rasa takut kan. Seram. Saya pun dah rasa kan? Sekarang
Yelah, itu bagi saya pengalaman yang ni lah. Tapi Alhamdulillah lepas tu nenek keluarkan benda tu dan baru saya dah okey balik lah. Okay. So, Saya pun dah dapat rasa itu cerita saya. suasananya. Ashraf pula. Macam mana orang buta ni? Macam mana orang buta dan pengalaman apa yang paling scary yang Ashraf boleh share dengan orang? Rasanya Saya makan makan. Bila kan air tak ada kan? Tak apalah, air je air lah. Rasanya kalau orang buta ni, hantu ni dia ada trik lain juga. Trik lain? Dia ada cara lain juga. Dia bukan sekadar nampak kan. Dia mungkin lebih pada ketuk, pada bunyi. Orang blind, kita boleh tahu tak macam kat sebelah kita ni ada apa ataupun tidak. Menggunakan telinga. Contoh kalau semua tutup mata, then kita cuba buat macam ini kat sebelah telinga, jadi kita macam dengar ada sesuatu yang macam block kita punya pendengaran kan. Itu biasa saya kena kalau duduk seorang-seorang. Bila kita cepat-cepat sentuh tangan ni memang tak ada apa lah, tapi dia macam tutup kita punya telinga macam dia nak dekat-dekat. Saya pernah kena waktu saya tinggal seorang kat Johor, waktu tengah semayang. Dekat mana tu? Kat Greenfield agensi satu apartment. Dekat situ pun? Dia rumah studio kan, tengah semayang dia boleh ganggu, dia nak hilangkan concentrate kita kan. Saya selalu azan dekat dalam rumah tu, sebab saya tahu kat dalam rumah tu memang yalah, kita tinggal seorang, dia rumah tu lapang. Ada pun ada satu meja, ada tempat tidur sikit, yang lain semua lapang kosong. Saya azan memang nak halau lah perkara-perkara yang tak baik tu kan. Waktu kita azan, dia datang yang macam tadi, dia datang sebelah kita, dia akan letak dalam hati kita ni rasa takut. Jadi suara azan tu, kalau kita nak azan tu pun berat, macam takut. Ada satu pengalaman tahun 2014, saya belajar dekat satu training center, pusat latihan. Saya duduk asrama tu, dia macam dom kat Penang. Tempat yang saya belajar tu, dia memang lebih pada Hindu, bukan lebih pada Islam, dia lebih pada Hindu. Jadi ialah banyak yang kita akan buat upacara bebas, bebas dekat padang lah, dekat kawasan depan bilik. Satu malam tu saya duduk dom tu tingkat 2, duduk kat lantai lah, pukul 1 lebih. Semua kawan-kawan dah tidur dalam dom tu, ada 6 orang, belum naik katil lagi, main laptop, duduk kat lantai kan. Dan tiba-tiba ada satu hentakan tu, saya dapat rasa dia bukan dari orang hentak lantai kaki ni. Dia dari bawah lantai. Takkanlah orang dari tingkat 1 nak pukul 1 pagi, pukul 2 pagi nak pergi dekat dinding atas tingkat 1 nak ketuk kan. Kuat dia ketuk. Dan dia macam sekali je. Dia sekali. Dan saya biarkan lah. Tiba-tiba dia buat lagi sekali. Kali kedua. Ya Allah. Dan saya biarkan juga. Kali ketiga tu dia buat kuat, betul-betul kuat, sampai saya punya laptop pun gegar. Ya ke? Dan saya terus naik, tutup laptop, terus naik, tidur. Biasa dia jin-jin yang akan kacau waktu saya dalam keadaan mamai. Kita nak tidur kan, dengan antara kita nak tidur dengan kita masih macam belum tidur lagi kan? Sebab itu saya rasa kalau ramai yang macam pernah dengar pengalaman macam kena himpit kan orang makin, itulah waktunya. Itu waktunya. Serius. Betul. Sebab biasanya kita akan rasa kalau korang semua nak tahu kan apa yang akan jadi, macam bila korang akan kena kacau. Ini based on kita punya pengalaman kan. Betul. Kalau kita macam dah di antara tidur dengan tak tidur, kalau badan kita rasa macam makin ringan, badan kita rasa macam kita tengah floating tau. Macam bukan dekat atas tilam lagi dah. Masa tu kalau korang dalam keadaan tu boleh nak bangun, cuba bangun. Cuba bangun and then baca doa dulu sebelum tidur kan. Betul. Itu paling penting sebenarnya. Bacalah ayat kursi ke, azan ke dalam bilik, ataupun pasangkan dekat handphone ke kalau korang tak pandai baca kan. Pasang kat handphone, because during that time kalau korang biarkan juga, memang korang kena himpit. Himpit ni Ashraf boleh explain ke apa dia sebenarnya? Saya biasa kena, kadang-kadang kat dalam bas pun pernah kena. Ya. Waktu saya bertolak dari Johor ke KL ataupun pulang KL ke Johor. Contoh pas pukul 5.30, maghrib tu dah biasa kena. Macam badan ni tak boleh nak buat apa, tak ada tenaga langsung. Dapat rasa kan.
Mungkin video kita pun dah panjang sangat ni kan. So dengan ini guys, kita just nak bagi pesanan dan juga peringatan kepada semua orang. Untuk kita sekali kan. Yes, untuk kita sekali yang tengah bercerita ni. Sebab kita pun manusia biasa walaupun kita dalam YouTube. Tak semestinya kita tak rasa benda-benda macam ni. Dan kita just nak pesan yang kita bercerita ni based on pengalaman dan cerita pengalaman. Kalau ada gangguan waktu nak tidur tu, lalu ambil wuduk, cuci kaki, baca doa lah sebelum tidur. Yang paling penting a'udzubillah tu, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu insya-Allah akan selamatkan kita kan dari gangguan. InsyaAllah. Ayat kursi. Bolehlah buka dekat ayat-ayat Quran. And then pada semua yang dia juga sikap macam Saida, di mana korang ni macam takut ataupun sensitif dengan benda-benda macam ni, seeloknya memang Saida nasihatkan korang jangan selalu bersendirian. Betul. So, kalau sedih ke, jangan sendiri. Kalau marah, jangan sendirian. Kalau korang ni jenis suku yang macam duduk dalam bilik sendiri, cuba elakkan. Cuba keluar bergaul dengan kawan. Bergaul dengan kawan ataupun bergaul dengan family ataupun dengan orang. Kalau korang duduk kat dalam dorm tu, pastikan korang sentiasa dengan kawan-kawan yang lain. Sebab kalau dah biasa diri kita sendiri, benda tu jadi peneman. Jadi peneman kita dan kita pun akan jadi lemah terhadap benda-benda macam ni kan. So, I guess that's it. Itu setakat cerita yang kita boleh ceritakan. I mean, saya ada banyak lagi cerita yang saya boleh cerita. Ashraf pun mesti ada banyak lagi pengalaman yang kita boleh cerita. But hopefully kita akan jumpa di next video. Okay. So kudapan kita dah habis ke? belum. Kita masih ada. Kita masih ada 3 kisah yang belum kita sentuh lagi. Okay, so guys, thanks for watching. See you guys in the very next video. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. And hope you guys enjoyed watching this video. So give it a thumbs up. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.